Bertemu semula bersama kita di talian masih lagi penalisis politik Profesor Dr. Siva Murugan Pandian. Prof, jika tadi kita memberi laluan kepada pelancaran jelajah aspirasi keluarga Malaysia di Selangor dan ingin juga saya tanyakan mengenai 100 orang kata setahun Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri. Prof, dari segi ekonomi, Prof, kalau kita lihat kan dasar ekonomi kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri, bagaimana ia dilihat membantu memulihkan ekonomi Malaysia pasca COVID-19, terutamanya dari segi keyakinan pelabur. Jika tadi dalam ucapan tu dia ada menyatakan tentang keyakinan pelabur untuk melabur ke Malaysia dan sebagainya, Prof. Ya, kita bila nak menilai gaya kepimpinan Perdana Menteri, kita juga harus mengaitkannya dengan satu, sejarah struktur kuasa yang diwarisi. Kedua, integrasi pembudayaan keetnikan identiti nasional. Ketiga, hubungan dengan ekonomi dan taraf hidup. Dan yang keempat, bagaimana mempengaruhi pemikiran baharu. Serta yang terakhir adalah pengaruh antarabangsa melalui hubungan di peringkat serantau dan juga global. Jadi bagi saya, untuk melihat kepada kerangka keabsahan ataupun legitimasi politik beliau, sudah pasti dari sudut ekonomi, apa yang cuba dilakukan adalah memenuhi keperluan dan juga kemahuan rakyat melalui elemen ataupun gaya kepimpinan bersifat akomodasi, khususnya untuk memperlihatkan sistem penyampaian awam yang boleh dianggap ampuh dan juga urusan untuk membolehkan beliau mengurus dengan memastikan keperluan dan juga kemahuan itu dipenuhi. Dalam soal ekonomi ini sudah pastilah kita lihat bagaimana contohnya ketika memberikan ucapan di dalam Perhimpunan Agung UMNO, dia katakan ada peluang 370,000 peluang pekerjaan di Automotive High Technology Valley di Tanjung Malim misalnya. Kemudian kita juga melihat bagaimana beliau cuba untuk menyediakan pelbagai peruntukan, misalnya dana untuk penurut Kefelda, kemudian inisiatif untuk memudahkan pemilikan perumahan, peruntukan lebih 2 juta kepada aktiviti persatuan belia. Dan kita juga melihat bantuan keluarga Malaysia diberikan serta menyediakan peruntukan hampir 1 juta untuk tabung agro makanan. Malahan kita juga melihat bagaimana dalam usaha untuk menangani pengangguran, 4.8 bilion disediakan di bawah jamin kerja. Dan saya percaya ini merupakan antara usaha yang dilakukan untuk membolehkan inisiatif serta intervensi ke atas persoalan bagaimana untuk memastikan beliau mampu menangani usaha pemulihan ekonomi. Sudah pasti kita sedang berhadapan dengan kos sara hidup yang mendadak dan itu juga dilakukan dengan membawa kepada jihad inflasi dan pelbagai pendekatan yang lain di bawah keluarga Malaysia. Saya percaya ini semua adalah usaha di peringkat pertama. Hasil akhir hanya akan dapat dilihat jika dilakukan penilaian secara berterusan. Ialah macam seperti apa yang dikatakan tadi juga, inisiatif jamin kerja, sekaligus memberi peluang pekerjaan. Selain daripada itu, kadar pengangguran telah menurun kepada 3.8%, sekaligus menjamin kepada orang kata FDI sebanyak 74.1 bilion. Prof, juga ingin kita melihat adakah impak, kalau kita lihat kepada siri jelajah keluarga Malaysia, adakah impak keluarga Malaysia mencerminkan sikap responsif dan bertanggungjawab kerajaan termasuk dalam menangani kos sara hidup ni yang semakin meningkat? Ya, bila kita melakukan aktiviti program seperti jelajah keluarga Malaysia, ini bertujuan untuk mengurus kepelbagaian supaya kita mampu untuk perbaiki beberapa jurang, lompong merentasi nilai keetnikan, kelas, persepadanan dan juga melahirkan warga yang setara, sederhana, harmoni dengan gambaran ke atas perkongsian dan sifat kepunyaan. Sudah pasti apa yang dilakukan kini adalah meningkatkan pemahaman. Fasa kedua adalah penerapan, yang ketiga adalah amalan. Bila dah difahami, diterap dan seterusnya jadikan amalan, barulah kita akan mampu untuk menyelusuri fasa-fasa berikutnya dengan menggiatkan lagi aktiviti dan program secara berterusan. Jadi, jelajah keluarga Malaysia ini harus dilihat merupakan usaha untuk memantapkan pemahaman di peringkat awal, dan jika seterusnya dapat dilakukan secara kolektif,
dapat dilakukan secara berterusan, saya percaya itu akan mampu untuk merapatkan jurang-jurang yang masih wujud dalam kalangan masyarakat. Itu cabarannya saya rasa. Prof, jika tadi sebelum kita berhenti untuk memberi laluan kepada ucapan Perdana Menteri, saya juga ada sempat bertanyakan, mungkin saya rasa Profesor sendiri tidak sempat untuk menjawabnya, bagaimana Prof melihat pencapaian Datuk Seri Ismail Sabri itu dapat diterjemahkan menjelang PRU ke-15 ni, kerana kalau kita tahu sekarang kerajaan dipimpin beliau adalah kerajaan yang daripada pelbagai parti. Jika sebelum ini Perdana Menteri itu barisan kabinetnya datangnya daripada BN atau datangnya daripada Pakatan. So bagaimana kali ini cukup berbeza, Prof. Bagaimana ia diterjemahkan untuk rakyat sendiri melihat Datuk Seri Ismail Sabri pencapaian itu. Maknanya dia mengemudi pencapaian itu dan rakyat dapat menterjemahkan pada PRU nanti. Ya, bagi saya melihat begini, pentadbiran Datuk Seri Ismail wajar dilihat sedang mentadbir urus sebuah kerajaan yang bercampur. Ya, dengan mengambil kira anggota kabinet terdiri dari pelbagai parti yang bersedia untuk mengenepikan fahaman politik di dalam urusan kerajaan tetapi masih meneguhkan fahaman politik mereka di peringkat tertentu khususnya dalam pilihan raya, dan kita telah lihat di Melaka dan Johor bagaimana PPBM dan juga PAS misalnya masih bertembung bersaing dengan Kerajaan Barisan Nasional di dalam pilihan raya negeri, dan bermakna apa yang akan dinilai ke atas pentadbiran beliau adalah satu, perwatakan, kedua barangkali kandungan yang komprehensif ke atas apa yang sedang dilakukan, ketiga komunikasi, yang keempat adalah kompetensi hasil akhir yang memperlihatkan ada kesinambungan daripada yang sebelumnya tetapi pendekatan yang berbeza kerana memberikan satu refleksi kepada perubahan persekitaran politik, ekonomi, sosial. Saya percaya gaya kepimpinan yang cuba dibawa oleh beliau yang bersifat berpartisipasi, perundingan, akomodasi, mediasi, konsensus, negosiasi, kesemua itu akan dinilai oleh pengundi nanti kerana disesuaikan dengan persekitaran yang cuba membawa kepada keselesaan, kesejahteraan dan juga keselamatan kesihatan. Bermakna walaupun beliau mengemudi sebuah kerajaan bercampur, tetapi takrifan ke atas gaya kepimpinan beliau akan juga dinilai jika sekiranya beliau diangkat sebagai poster boy ataupun watak yang akan menerajui kempen Barisan Nasional di dalam pilihan raya nanti. Maknanya Prof juga melihat daripada segala bentuk perjanjian persefahaman baik daripada kerajaan daripada pembangkang itu sendiri, maknanya kalau kita melihat kepada desakan parti dan sebagainya, maknanya beliau adalah dapat mengemudi kerajaan itu supaya terus kukuh, stabil sekaligus dapat memulihkan kembali impak-impak ekonomi daripada COVID-19, perang Ukraine dan Rusia dan sebagainya, ya Prof? Ya betul, kerana jika dibandingkan fasa kepimpinan pada peringkat awal Pakatan Harapan mengetuai kerajaan pada 2018 hingga 2020 dan kemudian Perikatan Nasional 2020 sehingga ke Ogos 2021, kita melihat ada perubahan. Ketika itu keadaan tidak stabil, tidak menentu, tapi akhirnya kita melihat di bawah kepimpinan beliau seolah-olah keadaan itu sudah diperbaiki. Sebab itu saya suka gunakan takrifan menebus kestabilan dan juga mengurus kepelbagaian. Ini membawa kepada bagaimana gagasan keluarga besar keluarga Malaysia itu dijadikan sebagai formula tawaran beliau dalam sektor ekonomi, politik dan juga sosial. Betul. Baiklah, terima kasih penganalisis politik Profesor Dr. Siva Murugan Pandian di atas ulasan setahun pentadbiran Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob selaku Perdana Menteri Malaysia.